Assalamualaikum, saya Nur Afika, nombor metrik saya 283866. Pengenalan bagi teori interaksi simbol adalah dapat mengatur serta memahami pengalaman komunikasi selain memilih tingkah laku komunikasi untuk dikaji. Interaksi simbol merupakan teori yang dinamik kerana teori ini mempunyai makna dalam diri individu dan mereka akan merumuskan aktiviti ke arah penilaian terhadap diri individu dan juga objek di sekeliling mereka. Manakala, simbol boleh dirujuk sebagai objek sosial dalam konteks interaksi yang dijadikan sebagai medium perwakilan serta komunikasi yang akan ditentukan oleh individu-individu ini akan memberi makna, menciptakan serta mengubah objek tersebut ke bentuk interaksi. Interaksi merupakan perspektif teori dan sosiologi di mana ia melibatkan cara sesebuah masyarakat diciptakan dan dikekalkan melalui hubungan interaksi sama ada secara bersemuka, berulang dan bermakna di kalangan individu. Gambaran keseluruhan, latar belakang dan sejarah. Teori interaksi simbol diasaskan oleh George Herbert Mead pada tahun 1934. Ia dikenali sebagai ahli psikologi sosial untuk sains teknologi. Beliau juga telah melancarkan perspektif teori yang menjadi pemangkin kepada tercetusnya teori interaksi simbolik. Mead memainkan peranan penting dalam membina perspektif sekolah Chicago dan memberi fokus kepada memahami interaksi tingkah laku sosial dan berpendapat bahawa aspek dalaman juga perlu dikaji. Mead menunjukkan minat yang mendalam di dalam bidang interaksi di mana isyarat bukan lisan dan makna mesej lisan akan mempengaruhi pemikiran individu-individu yang berinteraksi. Mead berminat untuk mengkaji interaksi sosial di mana dua atau lebih individu berpotensi untuk mengeluarkan simbol yang bermakna. Setiap isyarat bukan lisan seperti bahasa badan, pergerakan fizikal, pakaian, status dan lain-lain adalah satu bentuk simbol yang mempunyai makna yang sangat penting dan signifikan. Menggunakan kaedah isyarat dalam bentuk simbol, seseorang individu dapat meluahkan perasaan, fikiran dan niat hanya dengan membaca simbol yang dipaparkan oleh orang lain. Chicago School yang dipopularkan oleh Herbert Blumer mengambil pendekatan kualitatif iaitu percaya bahawa kajian manusia tidak boleh disamakan dengan kajian objek tidak bernyawa. Golongan pemikir sekolah Chicago pula mengambil pendekatan tafsiran berdasarkan pemikiran perintis George Herbert Mead, Adianto 2007. Manakala Iowa School pula yang diasaskan oleh Manfred Kahn dan Kimball Young mengambil pendekatan kuantitatif iaitu berpegang kepada tradisi epistemologi dan metodologi pasca positivis. Percaya ianya boleh dioperasikan, diukur dan diuji. Ia juga mempertahankan prinsip asal interaksi yang baru iaitu menjelaskan konsepkan diri ke dalam bentuk yang konkret dan merealisasikan perkara yang pertama menggunakan penyelidikan kuantitatif yang pada akhirnya membawa kepada analisis mikroskopik. Konsep atau komponen ataupun boleh ubah utama teori. Manakala dari aspek komponen terdapat 15 komponen konseptual seperti simbol, pengertian, interaksi, proses penyimpanan dan lain-lainnya akan menjadi kerangka utama dasar bagi menganalisis sesuatu fenomena melibatkan komunikasi. Komponen tersebut sama ada secara sendiri atau gabungan iaitu mengandungi beberapa komponen yang lain maupun secara keseluruhannya akan dapat dijadikan sebagai tumpuan pemerhatian dalam penelitian. Jika dilihat dari perspektif pemboleh ubah utama teori, ia dianggap sebagai yang digeneralisasikan penyertaan menghimpunkan idea, konsep, definisi dan proposisi yang saling berkaitan menerangkan atau meramalkan sesuatu fenomena atau situasi dengan menyatakan hubungan antara pemboleh ubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azrina binti Mokri, bernombor matriks 283996. Saya akan menceritakan berkenaan dengan andaian teori interaksi simbol. Ia terdiri kepada fikiran, diri dan masyarakat. Bagi fikiran, ia adalah kemampuan untuk menggunakan simbol yang menilai makna sosial yang sama. Manusia harus mengembangkan fikirannya melalui interaksi dengan orang lain. Manakala bagi diri pula adalah kemampuan untuk merefleksikan diri kita sendiri dari perspektif orang lain. Kita belajar mengenai diri kita sendiri dari cara orang lain memperlakukan kita, memandang kita serta membayangkan bagaimana kita dilihat oleh orang lain. Manakala bagi masyarakat pula adalah sebuah jaringan sosial yang diciptakan oleh manusia, individu-individu terlibat di dalam masyarakat dengan aktif.
Teori interaksi simbol menjelaskan peranan yang dijalankan dapat diterjemah dan dianalisis untuk mengungkapkan realiti sosial yang diciptakan oleh manusia. Organisasi mempunyai implikasi melalui kepimpinan dalam membuat keputusan di mana seorang pemimpin merupakan individu yang memiliki kemampuan berinteraksi secara simbol. Situasi tersebut memberikan gambaran bahawa individu yang berperanan sebagai pemimpin dalam lingkungan tersebut mendapatkan peranan tambahan dalam jabatan. Tindakan yang dilakukan memiliki pengaruh yang besar terhadap kemajuan organisasi dan secara tidak langsung yang dijadikan bahan untuk memutuskan kebijakan yang akan ditetapkan dalam organisasi. Teori interaksi simbolik menganalisis masyarakat dengan menangani makna subjektif yang dikenakan oleh orang pada subjek peristiwa dan tingkah laku. Makna subjektif diberi keutamaan kerana mempercayai bahawa orang bertindak berdasarkan apa yang mereka percaya dan bukan hanya berdasarkan apa yang benar secara objektif. Oleh itu, masyarakat dianggap dibina secara sosial melalui tafsiran manusia. Orang menafsirkan tingkah laku satu sama lain dan tafsiran inilah yang membentuk ikatan sosial. Walaupun ia memberikan pandangan umum tentang cara manusia berinteraksi dan memberi makna kepada simbol di sekeliling mereka, ia selalunya terlalu sukar untuk diuji kerana ia berdasarkan tafsiran subjektif. Dengan memberi tumpuan kepada tafsiran subjektif, teori tersebut melebih-lebihkan asas subjektif masyarakat. Pengkritik teori ini mendakwa interaksionisme simbolik mengabaikan tahap makro tafsiran sosial dari gambaran sebenar. Perspektif juga menerima kritikan kerana memandang rendah pengaruh kuasa sosial dan institusi ke atas interaksi individu. Teori ini sering dikritik kerana terlalu impresionistik dalam kaedah penyelidikan dan agak tidak sistematik dalam teori kerana dihujahkan bahawa teori itu bukan suatu teori, sebaliknya rangka kerja untuk banyak teori yang berbeza. Pengkaji percaya individu adalah produk masyarakat tetapi mempunyai keupayaan untuk bertindak sendiri berdasarkan imajinasi sosiologi. Interaksi simbol memberi tumpuan kepada tiga aspek utama komunikasi iaitu makna, bahasa dan pemikiran. Keupayaan unik manusia untuk mentafsir simbol dan menganalisis pandangan orang lain melalui pemikiran membolehkan makna muncul. Makna sedemikian membentuk konsep diri seseorang dan mendorong tingkah laku. Kesimpulan bagi teori interaktif simbol mengandaikan bahawa orang bertindak balas terhadap unsur-unsur persekitaran mereka mengikut makna subjektif yang melekat pada unsur-unsur tersebut. Seperti makna yang dicipta dan diubah suai melalui interaktif sosial yang melibatkan komunikasi simbolik dengan orang lain. Teori ini juga menganalisis masyarakat dengan menangani makna simbolik yang dikenakan oleh orang pada objek, peristiwa dan tingkah laku. Makna subjektif diberi keutamaan kerana dipercayai bahawa orang bertindak berdasarkan apa yang mereka percaya dan bukan hanya berdasarkan apa yang benar secara objektif. Secara ringkas, orang dalam masyarakat memahami dunia sosial mereka melalui komunikasi kepada pertukaran makna melalui bahasa dan simbol. Daripada menangani cara institusi mendefinisikan dan memperangguri individu secara objektif, interaktif simbol memberi perhatian kepada sudut pandangan subjektif individu itu dan bagaimana mereka memahami dunia dari subjektif mereka sendiri. Struktur objektif masyarakat kurang penting dalam pandangan interaksionis simbolik daripada bagaimana interaktif subjektif berulang dan bermakna antara individu mewujudkan masyarakat. Oleh itu, masyarakat dianggap dibina secara sosial melalui taksiran manusia. Sekian, terima kasih. Itulah sahaja pembentangan daripada ahli kumpulan kami mengenai teori interaksi simbolik. Sekian, terima kasih.